Esa, insan beriman juga bertakwa, jadi pedoman hidup manusia. Selamat datang ke hafazanonline.com, Smart IQ Quranic Center, pengendali hafazan online yang sangat dipercayai dengan kaedah hafazan yang berkesan untuk menghafaz Al-Quran. Adakah anda menghadapi masalah kesibukan dan tidak konsisten untuk menguruskan masa? Namun, sekarang ia bukan lagi halangan dan alasan untuk tidak menghafaz Al-Quran. Faktor geografi tidak memisahkan kita. Adakah anda sedar menghafaz Al-Quran boleh dilakukan secara online di mana sahaja anda berada? Hafazan online kami bangunkan khas untuk anda. Hafazanonline.com adalah pembelajaran one-on-one hafazan coaching atau juga dalam bentuk hafazan berkelompok. Penjadualan masa yang fleksibel memudahkan kepada anda dan anak-anak anda untuk skedul masa. Hanya berbincang dengan guru kami. Hafazanonline.com sangat bersesuaian dengan semua peringkat, bermula daripada anak-anak berumur 6 tahun hinggalah dewasa. Matlamat kami adalah untuk membangunkan keluarga yang mempunyai anak-anak menghafaz Al-Quran. Tidak kira di mana sahaja anda berada di seluruh negara atau anda berada di luar negara, anda boleh menghafaz Al-Quran bersama kami di hafazanonline.com. Kami sentiasa membantu anda dengan menyediakan online support untuk melahirkan keluarga hufaz dengan aplikasi Telegram channel, WhatsApp group dan Facebook group. Cara untuk menyertai program hafazan online ini sangatlah mudah. Anda hanya perlu melayari laman web kami di hafazanonline.com dan klik pada button kelas percubaan percuma untuk merasai suasana hafazan Al-Quran secara online. Selepas tamat kelas hafazan percuma, anda boleh memilih untuk meneruskan hafazan online. Tim kami akan sentiasa membantu anda untuk memilih pakej hafazan yang bersesuaian. Tim hafazan online akan membantu anda menyusun jadual yang sesuai dengan anda bersama dengan tenaga pengajar kami. Hafazanonline.com, peneraju hafazan online nombor 1 di Malaysia. Kami sangat excited untuk bertemu dengan anda. Layari www.hafazanonline.com. Ya Allah, lindungi hamba yang mengharapkan sinar-Mu, berkatkan bumi ini agar makmur dan selamat. Satukan umat teguh agama di bawah naungan Yang Maha Esa, insan beriman juga bertakwa, jadi pedoman hidup manusia. Satukan umat teguh agama di bawah naungan Yang Maha Esa, insan beriman juga bertakwa, jadi pedoman hidup manusia. Ya Allah, lindungi hamba yang mengharapkan sinar-Mu, berkatkan bumi ini agar makmur dan selamat. Satukan umat teguh agama di bawah naungan Yang Maha Esa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, seterusnya, pada masa tersebut, umat Islam kita tahu bermula pemergian mereka dengan kapal layar, kemudian barulah bila mana kapal wap tercipta, maka kapal wap lah bagaimana jemaah haji kita bertolak ke tanah satu hinggalah kepada kapal enjin, berenjin. Cuma pada ketika itu, pada masa penjajahan British, pemerintahan British ini, banyaklah pihak-pihak syarikat kapal, khususnya pihak kapitalis barat dan pihak luar
yang nampak ini merupakan sumber ekonomi, sumber kepada pendapatan mereka, maka mereka menyediakan kapal-kapal kargo. Jadi banyak dari dulu kapal-kapal membawa jemaah haji ini lebih kepada kapal kargo. Cuma dia modified sedikit kapal kargo ini menjadi kapal penumpang untuk membawa jemaah haji Tanah Melayu ke Jeddah. Jadi sudah tentulah ketidakselesaan mereka ketika dalam perjalanan, kerana di dalam kapal tersebut masih banyak ruang tu dipenuhi dengan barang-barang dagangan. Dia bukan kapal penumpang, tetapi kapal kargo yang dinaiki oleh jemaah haji umat Islam di Tanah Melayu ketika itu. Jadi banyaklah rungutan-rungutan yang berpanjangan tentang keadaan dalam kapal, tentang betapa sempitnya, tentang keselamatan juga, tentang ketidakcukupan ruang penumpang jemaah haji kita, ya. Itulah kesengsaraan, cabaran yang dihadapi oleh datuk-datuk kita dulu untuk pergi menunaikan haji. Sehinggalah saya sebutkan tadi masa turning point kepada urusan pemergian jemaah haji ke Tanah Suci apabila sudah muncul institusi-institusi yang melihat kebajikan jemaah haji. Selepas penubuhan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948, hasil daripada sejarah cadangan British untuk mewujudkan Malayan Union, maka wujudlah Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 19, pembentukan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Semasa kewujudan Persekutuan Tanah Melayu ini, ada satu mesyuarat di kalangan menteri-menteri besar Tanah Melayu, Melayu bersekutu dan tidak bersekutu, ada mesyuarat di kalangan menteri-menteri besar. Jadi dalam satu mesyuarat menteri-menteri besar ini pada tahun 1948, dia bawalah satu usul untuk membincangkan tentang kebajikan jemaah haji menunaikan fardu haji. Akhirnya dalam mesyuarat tersebut pada tahun 1948 dipersetujui supaya ditubuhkan satu jawatankuasa yang dinamakan Jawatankuasa Penasihat Urusan Haji. Dan mesyuarat pertama jawatankuasa ini berlaku pada tahun-tahun berikutnya, iaitu 1949, mesyuarat yang pertama, yang dipengerusikan secara bergilir-gilir selepas itu oleh di kalangan menteri-menteri besar. Jadi mesyuarat pertama jawatankuasa ini pada tahun 1949 dipengerusikan oleh menteri besar Perlis ketika itu. Jadi ahli-ahli lain terdiri pada pihak-pihak yang berkepentingan dan terdapat seorang setiausaha. Dan akhirnya hasil daripada inisiatif jawatankuasa ini, bila tertubuh jawatankuasa ini, banyaklah perkara-perkara yang melibatkan penambahbaikan urusan umat Islam Tanah Melayu pergi menunaikan fardu haji. Saya tengok dalam senarai panjang dalam buku-buku catatan sejarah tentang banyak perkara yang telah dilaksanakan oleh jawatankuasa ini. Cuma jawatankuasa ini selepas beberapa tahun, iaitu pada tahun 1951, maka pejabat hal ehwal urusan haji ditubuhkan di Pulau Pinang. Kenapa Pulau Pinang? Kerana pelabuhan Pulau Pinang ketika itu antara pelabuhan penting tempat pelepasan jemaah haji dengan kapal laut ketika itu. Dan pejabat ini, pejabat hal ehwal urusan haji di Pulau Pinang inilah merupakan antara inisiatif jawatankuasa tadi, dan setiausaha jawatankuasa tadi adalah pegawai ketua pejabat kepada pejabat urusan haji ini, dan gelaran jawatannya ialah pegawai pengawal urusan haji. Jadi pejabat ini merupakan sekretariat kepada jawatankuasa ini, dan banyaklah saya sebutkan tadi, banyak inisiatif-inisiatif yang melihat kebajikan
untuk meningkatkan keselesaan. Di antaranya, antara yang saya sempat catat kerana senarainya panjang, yang pertama, barulah pada ketika itu mereka menyewa kapal laut, kapal penumpang, bukan kapal kargo, yang sekaligus memberi sedikit kelegaan kepada umat Islam. Sebab tu kita dengar kapal-kapal seperti Ansun, kapal Mesir Raya dan lain-lain itu merupakan kapal penumpang, berbeza daripada kapal-kapal yang sebelumnya, kebanyakannya ataupun boleh semuanya itu adalah kapal kargo. Jadi tuan-tuan, di antara lain itulah di antara tugas dan tanggungjawab yang mereka laksanakan, iaitu menyewa kapal yang lebih baik dan meningkatkan perkhidmatan dalam kapal. Dan juga di antaranya juga semasa balik di Jeddah ada masalah Syekh Haji untuk membawa jemaah haji terus masuk ke pelabuhan untuk menguruskan keberatan balik. Syekh tak boleh masuk. Maka timbul masalah kepada jemaah haji kita. Akhirnya atas inisiatif Jabatan Kuasa ini lantik pegawai-pegawai dan menjadi penyelia atau anggota yang melihat kebajikan jemaah haji semasa di pelabuhan. Dan juga antara inisiatif lain juga, Jabatan Kuasa ini memperkenalkan perkhidmatan makan minum semasa pelayaran. Maklumlah pada masa dulu jemaah haji kita pun dengar masak dalam kapal. Bila masak sudah tentulah terdedah kepada keselamatan. Jadi untuk mengelak terjadinya kebakaran dan sebagainya, maka satu perkhidmatan makan minum di semasa pelayaran diperkenalkan. Dan yang penting juga, Jabatan Kuasa ini telah mengadakan pejabat urusan haji di Madinatul Hujjaj. Di Madinatul Hujjaj ni, di Jeddah ni merupakan tempat persinggahan jemaah haji tiba di pelabuhan Jeddah, dan di situ tempat mereka singgah dan duduk sementara semasa balik atau semasa dah sampai ataupun nak balik, sementara bertolak ke Mekah ataupun ke Madinah. Dan banyak semasa wujudnya Jabatan Kuasa ini banyak melaksanakan inisiatif menyediakan buku-buku panduan untuk bakal haji dan jemaah haji, dan malah juga menguruskan jemaah-jemaah sakit semasa mereka balik sampai ke pelabuhan, dan juga memberikan perkhidmatan pertukaran wang, mata wang di Pulau Pinang, dan banyak lagi. Di antaranya lah apa yang saya sebutkan, di antara banyak inisiatif yang dilakukan oleh Jabatan Kuasa Penasihat Urusan Haji dan juga pejabat hal ehwal urusan haji di Pulau Pinang. So di Pulau Pinang itu, Masya Allah, bila musim haji ataupun disebut sebagai musim kapal haji, maka Pulau Pinang khususnya di kawasan Aceh, Lebuh Aceh, Chula Street dan juga Padang Kota Lama itu mencatatkan sejarah dari segi pengurusan haji. Malah Aceh itu, Lebuh Aceh itu mendapat julukan sebagai Jeddah kedua sebab aktiviti pengurusan haji. Malah dikatakan ada jemaah haji semasa keberangkatan tiba lebih awal di Lebuh Aceh kerana di situlah mengambil peluang untuk mendalami ilmu ibadah haji. Maknanya ada aktiviti sebelum pemergian mereka ke Tanah Suci di kawasan Lebuh Aceh. Dan tidak heran di penduduk Islam di Lebuh Aceh telah mewujudkan galeri haji di Lebuh Aceh, dan tersimpan di sana beberapa sejarah, peninggalan sejarah pada masa itu. Tuan-tuan dan puan-puan, sedikit lagi tentang sejarah kewujudan institusi haji. Okey, di sebalik kewujudan pejabat urusan haji, di sebaliknya ialah berlaku satu senario umat Islam di tanah Melayu, iaitu bagaimana mereka membelanjakan wang
untuk tujuan pergi menunaikan fardu haji. Seperti kita tahu bahawa umat Islam merasakan keperluan untuk menunaikan haji sebagai kewajipan mereka dan keturjaan mereka amat tinggi. Sebab itu, walaupun pada masa itu kos untuk menunaikan fardu haji itu tinggi, maka mereka berusaha sedaya upaya untuk menyimpan wang bagi membolehkan mereka menunaikan fardu haji. Tetapi pada waktu itu tidak ada mana-mana institusi keuangan. Kalau ada pun bank yang sangat dikaitkan dengan riba. Jadi waktu itu umat Islam tidak memilih untuk menyimpan di bank-bank, maka mereka menyimpan secara tradisi, semisalnya di bawah tilam, dalam tempayan dan sebagainya, untuk menyimpan, mengelak daripada simpan dalam bank. Malah ada juga yang memelihara binatang ternakan. Dan akhirnya bila besar jual binatang ternakan, wangnya digunakan untuk menunaikan fardu haji. Ada yang membeli tanah, ada yang memiliki tanah, maka sudah tentulah broker-broker tanah itu minat. Akhirnya menjual tanah mereka ini untuk tujuan menunaikan fardu haji. Semua senario dari segi sudut ekonomi keuangan untuk pergi haji ini, dalam satu kajian yang bahagia Profesor Engku Aziz melihat fenomena ini sesuatu yang tidak baik untuk umat Melayu. Jadi kajian beliau yang panjang selama 10 tahun, maka selain daripada aspek urusan haji tadi, oleh pejabat urusan haji, timbul perkara baru, iaitu bagaimana untuk kita meninggikan taraf sosioekonomi umat Melayu supaya menguruskan keuangan haji mereka itu dengan secara yang lebih ekonomi, yang lebih baik dan lebih terurus. Maka Engku Aziz pada ketika itu membuat satu memorandum untuk mewujudkan dia sebut dalam kertas tu Perbadanan Haji Malaya. Jadi semasa menyediakan memorandum setelah kajian 10 tahun, dia menyebut bahawa jika cadangan ini direalisasikan, iaitu mewujudkan institusi keuangan bagi umat Islam menyimpan wang sedikit demi sedikit dengan tujuan pergi haji, jika direalisasikan, ia akan menjadi satu perkara yang pertama di dunia pada ketika itu. Dan pada ketika itu, ada rakan-rakan Profesor Engku Aziz ni daripada Mesir, seperti Dr. Zaki Badawi, dan dia berbincang dengan Dr. Zaki Badawi tentang soal riba yang diharamkan, bagaimana cadangan ini dikaitkan, adakah ada unsur riba atau tidak, dari segi kehalalan aktiviti badan yang dicadangkan ini. Dan Engku Aziz ada sebut dalam catatannya, terserahlah kepada ahli agama untuk memutuskan halal atau haram cadangan dalam memorandumnya. Akhirnya diserahkan memorandum kepada kerajaan dan dibincangkan, dan kerajaan pada masa itu di bawah Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar, dan menterinya sudah tentulah Allahyarham Tun Abdul Razak, dan timbalan menterinya ialah Tan Sri Khalid Osman, timbalan menteri. Dan timbalan Menteri Pembangunan Negara Luar Bandar iaitu Tan Sri Khalid Osman ditugaskan mengetuai jawatankuasa kebajikan ekonomi bakal haji, dan tugasnya adalah meneliti cadangan daripada Engku Aziz ini untuk pelaksanaan satu institusi keuangan umat Islam untuk tujuan pergi haji. Dan akhirnya dibawa ke Parlimen dan dibahas. Saya ikuti perbahasan dalam Parlimen berkaitan dengan cadangan ini. Ada jugalah yang ahli Parlimen yang tak sedang hati kerana kelewatan mengedarkan kertas cadangan ini. Namun demikian berlaku perbahasan. Akhirnya diluluskan pada tahun 1962. Dan
Akhirnya tertubuhlah pada tahun 1963 Perbadanan Simpanan Bakal Haji. Perbadanan Simpanan Bakal Haji pada tahun 1963. Jadi tertubuhlah pada tahun 1963 dan tarikh itu merupakan tarikh keramatlah kepada lembaga tabung haji kerana terwujudnya institusi tersebut. Kita jangan lupa, semasa wujudnya perbadanan ini 1963, telah wujud sebelum ini pejabat hal ehwal urusan haji di Pulau Pinang. Kerana wujud lebih awal tahun 1951. So, ada dua institusi, satu berkaitan dengan urusan haji, menguruskan keberangkatan dan kebajikan, dan satu lagi adalah keuangan bakal haji. Jadi cabaran utama badan ini sudah tentulah melaksanakan perancangan ataupun peranannya untuk menggalakkan umat Islam menyimpan. Kita tahu banyak yang telah terjebak ataupun melaksanakan simpanan secara tradisi. So, satu usaha yang sangat yang banyak cabarannya untuk menarik minat umat Islam pada waktu itu untuk menyimpan di tabung haji. Dan simpanan itu diniagakan oleh perbadanan itu untuk dapat keuntungan. Keuntungan itu dikembalikan kepada penyimpan dalam bentuk keuntungan bonus. Jadi cabarannya hebat, pergi ke kampung, pergi ke rata tempat untuk kempen menarik umat Melayu, umat Islam untuk menyimpan di perbadanan ini. Dan saya melihat statistik tahun pertama 1963 bila mana perbadanan ini ditubuhkan, cuma dapat kutip 1,000 orang ahli sebagai ahli perbadanan simpanan bakal haji dengan deposit wang sebanyak lebih kurang 40,000. Berbanding setelah hampir 60 tahun ataupun 50 tahun lebih, dekat 60 tahun, sekarang ini sudah terkumpul deposit daripada ahli tabung haji dah cecah 80 bilion. Dengan jumlah ahlinya atau jumlah pendepositnya lebih 9 juta. Itu perkembangan besar yang berlaku ke atas umat Islam hasil idea dan inisiatif orang-orang dulu yang mencetuskan idea kewujudan institusi kewangan ini. Akhirnya tuan-tuan, ada satu lagi sejarah kewujudan yang penting, iaitu selepas wujudnya perbadanan ini, sebelum itu wujudnya pejabat urusan haji, mula terfikir waktu itu untuk mencantumkan dua-dua institusi ini menjadi satu bumbung. Soal berkaitan dengan pengurusan haji, urusan haji, dan satu institusi lagi yang berkaitan dengan keuangan dan pelaburan. Akhirnya setelah dibahas, dibincangkan di Parlimen, maka tertubuhlah melalui Akta Parlimen, iaitu penubuhan Lembaga Urusan dan Tabung Haji, menyaksikan cantuman merge antara pejabat hal ehwal urusan haji yang ditubuhkan tahun 1951 dengan perbadanan simpanan bakal haji ini yang ditubuhkan pada tahun 63. Maka tercantumlah dua institusi ini pada tahun 1969 menjadi Lembaga Urusan dan Tabung Haji. Maka mulai tahun itu, Lembaga Urusan Tabung Haji berpindah di bawah urusan pentadbiran pejabat Perdana Menteri. Di jabatan merupakan salah satu agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Dengan merge-nya satu dan dua institusi ini, saya rasa satu sejarah yang hebat. Kerana pengalaman saya berjumpa dengan pegawai-pegawai haji luar negara, di Jordan, Mesir, Turki dan juga Indonesia di jiran, tak pernah belum lagi terdapat dua institusi ini, satu funding, wang, kewangan dan juga urusan haji, tidak ada yang satu bumbung. Hanya negara kita yang ada institusi yang menguruskan kedua-duanya. Kita menguruskan haji, waktu yang sama juga kita menguruskan wang dan kita terlibat dengan perniagaan.
dapat keuntungan, kewajipan kita untuk pulangkan kepada penyimpan yang terdiri daripada bakal-bakal haji, penerbit dalam bentuk keuntungan bonus. Jadi saya tengok negara-negara jiran, negara lain tu, mereka adalah kewangan dan urusan haji merupakan satu entiti yang berpisah, bukan di bawah satu bumbung seperti mana yang kita ada sekarang. Dulu lembaga urusan dan tabung haji, sekarang ialah lembaga tabung haji. Jadi itulah sedikit sejarah yang saya berikan tajuknya, iaitu sejarah institusi kewujudan institusi pengurusan haji yang saya nak kongsikan pada hari ini. Jadi sekian dulu, mungkin insya-Allah kita bertemu pada slot yang akan datang dengan tajuk yang lain pula yang berkaitan dengan haji. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, lindungi hamba yang mengharapkan sinar-Mu, berkatkan bumi ini agar makmur dan selamat. Satukan umat teguh agama di bawah naungan Yang Maha Esa. Insan beriman juga bertakwa, jadi pedoman hidup manusia. Satukan umat teguh agama di bawah naungan Yang Maha Esa. Insan beriman juga bertakwa, jadi pedoman hidup manusia. Apabila telah dikosongkan daripada kecintaan akan dunia, apabila dikosongkan daripada kerakusan kepada harta, atau dikosongkan dari ambisius, hendak mendapat pangkat, hendak mendapat kedudukan. Kalau sudah kosong, isi. Sesudah kosong dari keinginan dunia, harta, ambisius kepada pangkat, lalu yang kosong tadi diisi. Asa isinya, ingat akan akhirat. Mementingkan kepada bakal yang akan dibawa ke akhirat itu. Persiapan untuk datang menghadap kepada Allah. Kalau ini sudah hati yang dikosong daripada kehendak dunia tadi, dinegatifkan kepada dunia, dipositifkan kepada akhirat. Itulah permulaan dari terbukanya jalan. Karena kadang-kadang mata kita disilaukan oleh barang yang fana, sehingga kita lupa kepada barang yang bakal. Ketika sudah demikian keadaannya, tergeraklah hati itu mengetahui apa yang diridai oleh Tuhan. Ini mengosongkan dari harta, menggantinya dengan ma'rifat, sehingga nanti berubah pandangan hidup kita itu. Kita tidak memandang lagi besarnya dan pentingnya dan mahalnya harta. Pangkat-pangkat pun demikian pula. Dalam keduniaan kita ingin kepangkatan, tetapi Al-Quran sudah mengatakan
kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Seperti orang melihat gejala panas di padang yang luas. Baik kita berjalan kaki. Saya sudah pernah berjalan kaki di tahun 1927 dalam umur baru 19 tahun. Dari Mekah menuju Jeddah karena uang tidak ada. Malamnya kami bermalam di bawah terang bulan. Pagi-pagi tersentak tidur. Bulan sudah mulai gelap cuacanya. Matahari mulai naik, kami sembahyang subuh. Sesudah itu berjalan kaki lagi. Kira-kira pukul 9, panas sudah mulai terik. Yang akan ditempuh jauh lagi. Bahra namanya. Di situ kelihatanlah air. Yahsabuhu dham'anu ma'a. Disangka oleh orang yang haus bahwa itu betul-betul air. Seorang danau, orang meninjau seperti lautan danau nampaknya. Tambah haus. Ditempuh. Sesudah ditempuh, tidak ada air tadi. Yang ada cuma pasir. Nanti kelihatan jauh lagi ada air di sana. Begitu terus menerus. Maka orang yang cuma dunia, yang tempat hatinya lekat, itulah yang menjadi tujuan dari hidupnya. Keduniaan, kekayaan, pangkat tinggi, kebesaran, keternamaan, dan lain-lain sebagainya. Apabila sudah ditempuh, ya, tidak apa-apa. Ini jangan sampai dilupakan hal ini. Sehingga sebagaimana dikatakan oleh Imam Abdul Qadir Jailani, jangan diletakkan hartamu, kekayaanmu, kebesaranmu, pangkatmu di dalam hatimu. Karena kalau dia pangkat itu hilang, harta itu habis, nanti hatimu luka. Payah mengobat hati yang luka. Nah, jadi di dalam segala sesuatu di dunia ini, sadar, tidak ada yang langgeng, tidak ada yang kekal. Ini yang mesti diingat. Nah, jadi kosongkan hati dari itu, lalu positifkan tujuan. Kemana tujuanmu? Di sinilah diterangkannya di ayat tadi, di kata-kata ahli tasawuf tadi. Dia bilang bahasa Arab, "I'lam annal qalba idza khala minal ihtimami bidunya wa ta'alluqu bima fiha wa ta'alluqi bima fiha min malin aw riyasatin aw sawlatin wa ta'allaqa bil akhirah wal ihtimama biha min tahsulil uddah wa tahabbul qudum ala Allah azza wa jalla fa dzalika awwalu futurihi wa tabashuru fajrihi." Ketahuilah olehmu, apabila hati telah engkau kosongkan daripada mementingkan dunia dan melekatkan hati kepada harta atau kepada pangkat atau kepada macam-macam rupa, lalu hati yang kosong dari itu ditaklukkan, disangkutkan kepada akhirat dan mementingkan pula akan persiapan menghadapi jalannya akan datang. Watahau, bersiap untuk maju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fazalika awal futuhihi, itulah mulai hati sudah terbuka. Sudah lain kita punya hidup. Sudah datar dunia ini kita hadapi. Bukan berarti kita membuangkan harta yang ada. Ini seperti cerita Imam Malik. Ketika dia tinggal di negeri Madinah, khalifah
Bani Abbas Al-Mahdi atau Al-Hadi meninggalkan uang padanya 1000 dinar emas. 1000 dinar emas. Sedangkan 100 dinar saja sudah berat. Belum ada uang kertas pada waktu itu. Betul-betul emas, dinar. Jadi seperti ringgit di zaman dulu. Ditinggalkan. Disimpannya uang itu baik-baik. Ketika khalifah sudah datang ke Madinah, balik dari mengerjakan haji, Bapak Imam Malik katanya, saya harap Bapak mari kita sama-sama pindah ke negeri Baghdad. Di situ Bapak lebih leluasa berfatwa. Imam Malik menjawab dengan senyum, saya lebih suka nanti kalau mati dikuburkan di kubur tempat Rasulullah meninggal. Nah, kemudian dia uang tadi tidak dibelanjakannya walaupun 1 dinar, dikembalikannya katanya. Ini barangkali maksud tuanku tempoh hari meninggalkan buat belanja, saya berangkat ke Baghdad. Ini uang belum spesial juga habis, ini saya kembalikan katanya. Kalau hatinya itu takluk ke dunia, 1000 dinar, tentu dia tahan, dia balik. Apa kata khalifah? Saya bukan meminta uang itu, simpanlah kembali uang itu buat belanja Bapak. Sekarang saya tambah hadiah, dikasihnya kuda Arab yang bagus. Dan nanti kalau Bapak mau pergi ke mengajar ke masjid, kalau memang tidak bisa pindah ke Baghdad, nah inilah kuda untuk Bapak kendarai. Terima kasih. Datang muridnya Imam Syafi'i. Sesudah raja pergi, Imam Syafi'i datang. Ini kuda dari mana ini Pak? Bapak Guru, ini hadiah Khalifah Al-Hadi. Bagus sekali. Memang bagus. Dan ini sesuai buat pakaianmu. Ambillah buatmu kuda ini. Jadi tidak lekat harta itu dalam hatinya. Uang dia simpan, kalau datang orang minta dia kasih. Kuda yang begitu bagus dikasihkannya kepada muridnya. Katanya, naam wa khair wa laik bika, katanya. Memang bagus ini kuda, bagus. Tapi yang layak mengendalinya engkau. Nah, itu orang yang hatinya kosong dari dunia, tapi ada yang lebih tinggi dari dunia yang dia inginkan. Yaitu persiapan buat menuju hari akhirat. Orang-orang yang seperti itu bukan dia miskin. Dia kaya. Kenapa? Siapa yang katakan kaya? Orang yang tidak banyak keinginannya dalam dunia ini, itulah orang yang kaya. Siapa orang yang miskin? Yang terlalu banyak keinginannya. Sudah ada merek mobil yang bagus, Holden, belum puas, dia minta Mercedes. Sudah dapat Mercedes, belum puas, dia minta Rolls Royce. Belum puas, diminta yang lebih tinggi lagi. Atau yang lain-lain. Orang ini karena hatinya tidak takluk kepada cita-cita yang lebih tinggi. Jadi dalam kata ini Ibnul Qayyim mengatakan, orang yang sudah kosong hatinya daripada dunia, tidak lagi lekat harta tidak, atau kebesaran. So, Imam Syafi'i pernah mengatakan, orang yang besar, ialah yang tidak tahu bahwa dia besar. Ini itu sesuai dengan hadis Nabi, man tawadha'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang mendudukkan dirinya di tempat tawadhu', itu yang dibesarkan oleh Tuhan. Tapi orang man tarafa'a wada'ahu Allah. Dia meninggi, saya mesti, ini etiketnya begini, protokolnya begini. Saya mesti duduk di atas mobil begini. Ini mesti aturan kalau saya fit. Very important person. Tempat saya mesti sedia. Kalau begitu itu orang kecil. Dia sudah diikat oleh keadaan dunia tadi.
Ini yang diterangkan di dalam kitab tasawuf. Jika wa tabashiru fajrihi fadzalika awal futuhi wa tabashiru fajrihi. Itulah orang yang mula-mula telah terbuka pintu padanya. Dan itulah satu kegembiraan dari menyingsing fajar keindahan dalam hidup. Fa'inda dzalika yataharraku qalbuhu li ma'rifati ma yarda bihi rabbuhu minhu. Waktu itu tergeraklah hatinya, hendak mengetahui apa yang diridai Allah daripada, apa yang disenangi Allah daripada. Ringan dia mengerjakan tahajud, ringan dia mengerjakan salat duha. Mengomel dia pada dirinya kalau dia tersangkut akan sembahyang sehingga tidak sembahyang di awal waktu. Menyesal dia kalau dia tidak menolong orang yang kesusahan. Maka tuan-tuan yang terhormat, fayaf'aluhu, dikerjakannya lah apa yang disenangi oleh Allah, didekatkannya dirinya kepada Allah, dan dijauhinya apa yang Allah tidak senang. Inilah tanda dari iradatnya atau kemauannya yang sudah positif untuk mendekati Allah. Inilah kekayaan yang abduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Karena fa inna kullaman ayqana biliqa'illah wa innahu sa'ilu min kalimatain us'al anhumal awwalun wal akhir madza kuntum ta'malun. Kalau dia sudah yakin kepada bahwa dia akan bertemu dengan Allah, dan bahwa dia nanti apabila meninggalkan dunia ini akan ditanya, apa pertanyaan? Madza kuntum ta'budun? Siapa yang kamu sembah? Kata yang kedua apa? Maja ajabtumul mursalin. Bagaimana jawabanmu? Bagaimana sambutanmu tentang seruan Rasul-Rasul? Jadi orang seperti demikian tak dapat tidak. Dia mesti sadar mencari ma'rifat kepada yang disembahnya dan mencari jalan supaya sampai kepada yang disembahnya. Kalau sudah tamakun, sudah mendalam, futiha lahu babul insi bil khalwah wal wihdah wal amakinil qaliyah. Hari lainnya, kalau sudah dibukakan hati ke sana, bertukar keinginan. Kalau dulunya ingin ramai-ramai, nah sekarang ini khalawah yang dia senang, seni-suni, sendiri-sendiri, tempat-tempat yang sepi. Orang takut kesepian, dia senang sepi, sepi dari manusia, tapi dia ramai dengan Allah dan dengan malaikat. Tahdau fil aswat wal haraka, tenang suara, tenang gerak. Tidak ada yang lebih disukainya daripada itu. Sebab kekuatan terletak dalam hatinya dan dalam iradatnya, dalam kemauannya. Tertutup pintu-pintu yang lain yang akan memisahkannya daripada cita-citanya tadi, yang akan memecah kepada hatinya. Senang hatinya sendiri, kacau pikirannya, duduk beramai-ramai, karena ini dibicarakan dalam beramai tadi cuma hal dunia. Lama-lama ditutup, dibuka pintu tadi oleh Tuhan, terasa halawatul ibadah, manisnya ibadah, sehingga dia tidak merasa kenyang-kenyang dengan itu. Mukanya kelihatan nur, cahaya. Alam ini lapang dirinya. Dia tidak merasa benci kepada orang lain. Kalau ada melihat orang yang belum matang keimanannya,
Dia tidak benci, dia cuma berdoa, Allah maghfirlah, ampunilah si anu. Meskipun Allah maghfirlah warhamhu wa'afi wa'afu anhu itu didoakan untuk orang yang telah meninggal, tapi juga dia pakai doa itu melihat orang-orang yang belum mendapat petunjuk. Nabi Muhammad sendiri pernah mendoakan, Allah maghfirli qaumi, Allah maghfirli qaumi fi innahum la ya'lamun. Ya Tuhanku, ampunilah dosa kaumku karena mereka belum tahu. Jadi tuan-tuan yang terhormat, orang yang begini telah merasa lazat, kepuasan, kesenangan yang lebih daripada kesenangan main-main dalam dunia ini, menuruti syahwat. Cobalah saya muda akan kaji sendiri. Pemuda-pemuda yang sedang naik nafsunya melihat perempuan cantik misalnya, hatinya tertarik, perempuan itu pun merayu, lalu dia mengerjakan pekerjaan yang melepaskan nafsunya. Sesudah itu nanti dia menyesal. Sesudah dapat bahaya dari kehidupan itu dia menyesal. Dunia ini seperti orang minum, orang haus minum air, tapi air diminum, air laut, tambah diminum, tambah haus. Jadi dibuka hatilah, dibukakan kemanisan ibadat, sehingga dia tidak bisa kenyang-kenyang dari ibadat. Dia rasakan kepuasan, ketentraman hati, berlipat ganda daripada kepuasan karena menuntut permainan dunia dan mencapai syahwat. Sehingga orang itu apabila dia masuk kepada sembahyang, dia ingin biarlah terus saja sembahyang. Kemudian itu dibuka lagi, satu dibuka, dua, buka yang ketiga, merasa manis mendengarkan kalamullah. Idza tuliyat alaihi ayatuna zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau dibacakan kepada mereka itu ayat kami, kata Tuhan, bertambah imannya dan dia bertambah tawakal kepada Tuhan. Kalau didengarnya itu ayat, tentram hatinya. Sebagaimana tentramnya hati seorang anak kecil apabila diberikan kepadanya permainan yang akan dia pegang. Buka lagi. Berapa buka itu? Kalau sudah sampai dibuka lagi pintu, kelihatanlah olehnya kebesaran Allah, kenikmatan Allah, kamal, jamal, jalal, kesempurnaan, keindahan, kemuliaan, dan kesempurnaan dari sifat-sifat Tuhan dan hikmah-hikmah Tuhan, dan arti-arti dari tiap ayat itu terbaca sebagaimana saya baca dalam sejarah Iqbal, bagaimana membaca Quran ayah katanya kepada ayahnya. Ayahnya menjawab, baca dengan tekun seakan-akan engkau rasai nanti bahwa Quran itu turun kepada engkau. Terasa itu. Bihaitsu yastaghriqu qalbu fi dzalika hatta yaghlibu fi, sehingga tenggelam hatinya ke dalamnya, sehingga gaib dalam itu dan merasa dalam hatinya bahwa dia sudah masuk ke alam yang lain, bukan alam manusia yang biasa ini. Saudara-saudaraku yang terhormat, ini beberapa dalil yang sebutkan halawatul iman. Man zaqa halawatul iman, orangnya merasai akan manisnya iman itu. Saudara-saudara yang terhormat,
Ini beberapa peringatan yang moga-moga saja menjadi pedoman dalam hidup kita. Pintu-pintu itu dibuka satu demi satu. Sesudahnya merasakan dekat kepada Tuhan tadi, raib di dalam Tuhan, dibuka lagi pintu. Apa? Malu kepada Tuhan. Malu, padahal Tuhan tidak kelihatan, tapi Tuhan terasa dalam hati. Sehingga dikatakan dalam ayat Al-Ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau lihat Allah itu. Dia tidak bisa engkau lihat, tapi dia melihat engkau. Mata tidak bisa melihat, hati bisa melihat. Itu dibuka lagi itu pintu. Itulah nur yang jatuh ke dalam hati. Dipelihara oleh nur itu. Nampak oleh hati. Kita berhadapan dengan Tuhan. Sehingga kita malu kepada Tuhan. Serang sendiri. Tidak ada orang lain. Ketika itu diberikan lagi pemberian oleh Tuhan. Apa? Dawamul muraqabah lirraqib. Tetap mengintai yang dicintai. Tidak melihat kepada yang lain, melainkan kepada dia. Seakan-akan kita melihat, menyaksikan di atas langitnya ataupun sedang duduk dalam arasnya. Melihat kepada hambanya sekalian, mendengarkan suaranya, menyaksikan akan rahsianya. Kalau ini sudah tercapai, bertambah maju kehidupan dia. Dia hidup sendiri, wujud sendiri, manusia pun wujud dalam hal yang lain. Dia wujud di hadapan Tuhannya, di hadapan walinya. Dia memandang kepada Tuhan dengan hatinya. Padahal manusia lain tak memandang apa-apa. Sebab dia tidak diberikan syahadah. Melainkan yang ada syahwat dunia. Fahuwa yarahu. Allah memandang dia meskipun dia tidak memandang Allah. Dan tidaklah mereka memandang kepadanya, melainkan sebab dari kesadarannya akan wujudnya. Hadirin yang terhormat, cukup sekian dulu. Nanti insyaAllah di hari yang lain dalam fasal tasawuf ini kita sambung lagi keasyikan kita memandang Tuhan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.